Assalamualaikum, salam sejahtera diucapkan kepada anda semua. Diharapkan semuanya sihat-sihat belaka. Dan seperti biasa, seperti yang dijanjikan semalam, hari ini setiap hari Selasa kita akan membicarakan topik berkaitan dengan kesihatan. Hari ini kita akan membicarakan tentang makanan mudarat ketika raya. Yalah, selepas ini lebih kurang seminggu lagi kita akan menyambut ketibaan Syawal, dan pastinya setiap kali menjelang Syawal ada banyak rumah terbuka dan kita nak tahu sebenarnya tentang makanan apa yang boleh memudaratkan kita. Jadi kita akan bersama dengan seorang pakar dietetik. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya, kita bersama dengan Puan Najwa Munazah Muhammad Rabi, iaitu pegawai dietetik dari Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Selamat datang. Selamat datang. Okey, Puan Najwa, kita nak tahu tentang apakah agaknya sebenarnya menu ataupun makanan yang boleh memudaratkan. Contoh mungkin boleh berikan kepada penonton kita menjelang perayaan ketibaan Syawal nanti. Okey. Pertamanya kita ingin bincangkanlah sebenarnya apakah makanan yang membawa mudarat itu sebenarnya. Okey, dari segi istilah ya, sebenarnya tidak ada sesuatu makanan yang kita boleh classify dia sama ada ini mudarat, ini tidak baik. Tidak adalah. Tapi sebenarnya apa yang penting adalah cara kita mengambil ataupun corak pengambilan makanan tersebut. Jadi biasanya lah di hari perayaan ni kan, memang kebanyakan makanan mengandungi kalori yang tinggi. Sebagai contoh, rendang kan, sambal kacang, lontong, lemang dan sebagainya. Tak ketinggalan jugalah kuih-muih, biskut, ya, manisan dan juga kek kan. Hampir keseluruhan makanan tersebut dia mengandungi karbohidrat yang tinggi, gula yang tinggi lah, di samping lemak dan juga kolesterol yang tinggi. Dan sekiranya makanan-makanan ini diambil berlebihan, ditambah pula makanan yang tidak seimbang, ia akan memberi mudarat lah kepada kita. Okey, dan apabila kita menziarah ya kaum keluarga, sahabat handai dan sebagainya, ketika rumah terbuka dan sebagainya. Jadi apa cara terbaik untuk kita? Ialah kalau kita tak makan, nanti orang kata tak nak jamu ke kan, tak nak rasa ke dan sebagainya. Tapi macam mana cara yang terbaik untuk kita mengawal dari makan makanan yang memudaratkan ini? Okey, sebenarnya benda ni adalah berdasarkan ataupun inisiatif kita sendirilah. Di hari raya ini yang paling penting adalah perancangan makanan. Bukan saja perjalanan kita rancang, tetapi pemakanan juga kita perlu rancang. Jadi sebaik-baiknya ya, sebelum kita menghadiri ataupun menziarahi rumah sanak saudara, rakan taulan, sebelum kita keluar rumah tu, saya sarankanlah mungkin kita boleh jamah dulu buah-buahan segar dan juga minum air kosong ya. Tujuannya sebenarnya adalah untuk memberi rasa penuh kepada perut kita. Dari rumah kita dah siap sedia. Ya, kita prepare wan-wan untuk perut kita lah. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan pengambilan makanan yang boleh membawa mudarat berlebihan ketika berhari raya ya. Dan ketika kita berhari raya, mungkin banyak rumah kan kita akan pergi. Jadi bukan satu dua rumah kadang-kadang sampai 5 rumah dan sebagainya. Mungkin boleh jadi. Jadi eloknya kita ambil makanan tu dalam amount yang sedikit ya, di setiap rumah. Dan jangan setiap rumah tu dua kali ulang, tak boleh lah. Maksudnya ambil sedikit demi sedikit dari rumah ke rumah ya. Jadi kita perlu disiplinkanlah diri kita dalam pengambilan makanan ya. Dan yang penting adalah saiz makanan itu tersebut lah. Okey, baik. Jika anda ada sebarang pertanyaan, pendapat yang boleh dikongsi, anda bolehlah menelefon kami di talian bebas tol kami 1-800-88-6666 sekarang juga. Baik, balik kepada topik perbincangan kita ni, mungkin ancaman daripada penyakit-penyakit lain, seperti contohnya kalau nak istilah memudaratkan ini, selain daripada dapat penyakit berkolesterol tinggi dan sebagainya, ada juga ancaman macam contohnya seperti diarrhea, celik berit, kembung perut dan sebagainya. Mungkin ini juga boleh dikategorikan sebagai makanan yang memudaratkan. Okey, perkara tersebut boleh juga dikatakan membawa mudarat ya. Jadi bagi mengelakkan masalah begini sebenarnya adalah inisiatif tuan rumah sendiri ya. Daripada rumah semasa preparekan makanan untuk hari raya di musim perayaan ini, cara kita menghandle makanan tu ya. Mungkin dari segi suhu, cara menyediakan lauk, cara menghidang ya, cara penyimpanan tu penting. Sebab kadang-kadang kita masak pun dari malam raya kan. So berapa lama kita nak simpan tu kan. Jadi kita kena pastikanlah dari segi kualiti keselamatan makanan tersebut. Ini bagi orang dewasa mungkin mereka tahu macam mana agaknya nak mengawal pemakanan apabila nak nak berkunjung ke rumah sanak saudara dan sebagainya. Tapi bagaimana pula dengan anak-anak kecil ni yang masih berusia 5 tahun ke atas ni, kadang-kadang mereka ni pakai makan je tak tahu
risau kan sampai mereka tak mengetahui tentang makan makanan yang boleh memudaratkan mereka. Jadi macam mana? Seperti yang kita maklumlah sekarang ni memang dah banyak ya masalah obesiti di kalangan kanak-kanak ya. Jadi sebenarnya perkara ini adalah daripada ibu bapa sendiri. Waktu ni lah kita nak didik anak-anak ya macam mana pemakanan yang sihat, seimbang ya yang dapat memberi kesan yang baik kepada diri kita, bukan memberi mudarat ya. Jadi waktu ni lah kita boleh didik. Jangan kita sendiri tak berdisiplin, anak-anak lagi macam mana ikut kan? sama ya, ikut ibu sama. bapa. Jadi kita lah sendiri disiplinkan diri dan juga anak-anak. Waktu ni lah kita nak tahu sama ada kita boleh ataupun tidak sebenarnya mengawal makanan dengan lebih baik lah. Apa contoh makanan yang orang kata tak boleh diambil berulang-ulang kali seperti rendang dan sebagainya? Okey, sebenarnya makanan-makanan tersebut dikira makanan yang berat lah ya. Jadi seboleh-bolehnya kita makan tu ikut waktu makan harian kita. Ya, biasanya kalau waktu makan harian kita kan 3 kali makan berat kan, sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam. Jadi kalau boleh waktu tu lah yang kita makan makanan yang agak berat lah. Jangan setiap 1 jam makan, setiap 1 jam makan tu kurang baik lah. Jadi kita kena rancang pemakanan kita tersebut lah. Okey. Puan, disebabkan kita baru saja selesai menjalankan ibadah puasa. Jadi sistem badan kita ni mungkin dah terbiasa dengan perut kosong daripada pagi sampailah ke malam. Jadi macam mana agaknya kita nak kembali kepada asal, orang kata nak menyesuaikan mengembalikan orang kata daripada asal lah. Okey, yalah setelah kita berpuasa ya 30 hari sebulan ya, 13 jam kita berpuasa di siang hari ya, perut kosong, and then tiba-tiba malam kita makan. Macam mana pula kita nak menghadapi hari raya ya? Jadi waktu inilah sebenarnya yang paling baik kita cuba tingkatkan pengambilan makanan tu secara berperingkat. Jangan pertama kali raya kita dah makan semua benda dalam jumlah yang banyak ya. Jadi ini boleh memberi kejutan ataupun ketidakselesaan lah kepada perut kan. Jadi yang penting itulah secara gradually lah kita increase. Bagi mereka yang ada penyakit seperti penyakit jantung, diabetes dan sebagainya, macam mana cara yang paling terbaik ya, cara yang paling sesuai untuk mereka ya menyesuaikan apabila kita makan makanan di hari raya ni? Memangnya lah penyakit yang berkaitan dengan jantung, kolesterol, ya, diabetes, penyakit-penyakit ni memang sangat berkait rapat dengan kita punya pemakanan harian ya. Jadi pesakit mesti alert lah dengan apa yang dia makan ya. Jangan makan suka hati saja. Kena disiplinkan diri. Contohnya bagi pesakit diabetes ya, cuba elakkan makanan-makanan yang tinggi gula ya, tinggi karbohidrat dan juga amount karbohidrat tu yang kita ambil ya. Sekiranya berlebihan dia akan lebih memudaratkan lagi penyakit diabetes tu sendiri. Bagi pesakit darah tinggi ya ataupun hypertension, dia kenalah dengan pengambilan makanan garam ya. Sebagai contoh mungkin keripik-keripik kita tak sedar keripik tu ada juga garam ya. Dan disebabkan kuah-kuah kan mungkin ditambah dengan pelbagai perasa. Jadi kalau boleh elakkan kuah-kuah. Kalau mungkin nak makan rendang tu ambil dagingnya saja ya, jangan ambil kuahnya berlebihan ya, sebab santan ada, krisik ada ya, garam yang tinggi. Jadi kita kena ingatlah. Okey, Puan Najwa mungkin boleh terangkan sedikit kalau tadi Puan Najwa ada katakan tentang kita perlu rancang makan orang kata nak alas perut dan sebagainya, kena makan makanan seperti buah dan sebagainya. Jadi apa lagi agaknya antara tip lain untuk kita ialah makan makanan yang betul di hari Lebaran nanti? Ya. Okey, sebenarnya terdapatlah beberapa tips ya untuk memastikan pengawalan ataupun pengambilan makanan kita dalam keadaan terkawal ya. Untuk mengelakkan berat badan berlebihan ya. Jangan raya habis raya berat badan pun bertambah kan. Okey, jadi salah satu tipsnya ya, kalau ada pilihan pinggan yang lebih baik, kita gunakan pinggan yang lebih kecil ya. Ya. Maksudnya apabila pinggan tu kecil, mungkin kita akan letak makanan tu lebih sedikitlah. Berbanding sekiranya kita guna pinggan yang besar, rasa ada kosong lagi, kita akan letakkan, jadi amount tu akan menjadi banyak. Kalau kita kalau menggunakan pinggan yang kecil. So kita dapat mengawal daripada saiz makanan tu sendiri. Okey, seterusnya makan perlahan-lahan. Tak bolehlah nak gelojoh kan. Cuba amalkanlah ya, kunyah makanan tu perlahan-lahan ya, sebab itu lebih baiklah untuk sistem penghadaman kita. Okey, seterusnya sekiranya ya kalau nak makan mungkin biskut-biskut raya kan, cuba utamakan biskut yang mengandungi serat seperti mungkin ada oats ke ataupun buah-buahan kering seperti kismis, kurma kan, bijirin ya. Selain itu mungkin kalau nak makan rendang seperti yang setelah saya terangkan tadi ya, jangan ambil kuahnya berlebihan, ambil dagingnya sahaja ya. Okey, di samping tu cuba
ambil ataupun tingkatkan pengambilan buah-buahan lah. Sebab biasanya hari raya fiber memang kurang sangat orang ambil ya. Dari segi buah-buahan dengan sayur-sayuran. Jadi cuba dapatkan ataupun cuba makan buah-buahan tu. Kalau macam tak disediakan di rumah orang, mungkin kita boleh bawa sendiri bekalan on the way makan buah ke kan. Ataupun balik rumah bawa makan. Bawa balik makan ke. Jadi kita kena ingatlah apa yang kita makan seharian tu. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Najwa, pegawai dietetik daripada Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, kerana berkongsi kepada kita tentang tip macam mana agaknya kita nak orang kata nak mengelakkan daripada makan makanan yang mudarat. Antara tipsnya seperti yang dikatakan tadi, rancang makanan anda. Saiz makan tu perlulah tentukan sendiri, menggunakan saiz yang kecil, sederhana. Makan perlahan-lahan dan tingkatkan pengambilan buah-buahan, dan ini penting bagi orang kata nak mengelakkan daripada terjadinya makan makanan yang memudaratkan. Baiklah, terima kasih diucapkan, dan nampaknya kita sampai sini. Jangan ke mana-mana, kembali lagi seketika nanti.